Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, nama saya Jaratul Huda binti Jaini, nombor matrik 265-948. Baiklah, untuk subjek ini berkenaan dengan ekonomi dan pembangunan. Baiklah, untuk tugasan saya berkenaan kemiskinan dan agihan pendapatan. Next. Pengenalan. Pengenalan mengenai konsep kemiskinan dan agihan pendapatan. Next. Konsep kemiskinan dan ketidaksamaan agihan pendapatan adalah isu melampau yang masih wujud di Malaysia. Sebarang peningkatan kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan pasti menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak usaha besar yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang ketidaksamaan pendapatan yang berlaku sejak tahun 1970-an. Eksiden kemiskinan dan ketidaksamaan agihan pendapatan adalah lebih tinggi di kawasan luar bandar berbanding di bandar. Baiklah, konsep kemiskinan adalah tentang tidak mempunyai wang yang cukup untuk memenuhi keperluan asas termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Walau bagaimanapun, kemiskinan adalah lebih daripada sekadar tidak mempunyai wang yang cukup. Untuk maksud agihan pendapatan adalah konsep statistik. Tiada seorang pun yang mengagihkan pendapatan, sebaliknya pengagihan pendapatan timbul daripada keputusan orang ramai tentang kerja, simpanan dan pelaburan semasa mereka berinteraksi melalui pasaran dan dipengaruhi oleh sistem cukai. Baiklah, untuk topik ini kita akan membincangkan mengenai konsep kemiskinan dan agihan pendapatan di Malaysia beserta permasalahan, penyelesaian, analisis dan cadangan untuk isu-isu yang timbul. Next. Idea dan andaian. Kemiskinan wujud di kawasan luar bandar dan bandar. Kemiskinan ditakrifkan sebagai keadaan yang sangat miskin. Pada tahap ini, seseorang mungkin menghadapi kualiti yang rendah atau jumlah yang tidak mencukupi. Selain itu, idea tersebut juga gagal mengenal pasti keperluan sosial dan budaya individu. Selain itu, kemiskinan relatif merujuk kepada kemiskinan berbanding taraf hidup isi rumah dalam sesebuah masyarakat. Tiga perseptif kemiskinan relatif ialah perseptif pendapatan, perseptif keperluan asas dan perseptif keupayaan. Next. Bagi untuk isu masalah ketaksamaan pendapatan antara kumpulan etnik yang berbeza di kalangan rakyat Malaysia. Sememangnya jurang perbezaan antara kuasa ekonomi, internet, minoriti dan kedudukan kurang bernasib baik berkumpulan etnik majoriti merupakan punca ketidakstabilan politik yang berpotensi. Walau bagaimanapun, minoriti yang menguasai pasaran telah mendapat sedikit perhatian daripada ahli ekonomi. Memandangkan isu perkauman telah lama menjadi tumpuan dalam politik Malaysia, dengan ini mengkaji kesan dasar tindakan afirmatif Malaysia yang telah lama wujud ke atas pengagihan pendapatan, isu dan permasalahan reka bentuk dasar ekonomi untuk mengurangkan ketegangan etnik dan meningkatkan perpaduan sosial dalam Malaysia dan negara lain adalah sama. Next. Cara-cara penyelesaian DAB yang ditubuhkan untuk menghapuskan kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dua matlamat yang saling berkait tetapi berbeza, terutamanya walaupun serampang pertama adalah berasaskan kelas, serampang kedua direka untuk memartabatkan keadaan sosio-ekonomi orang Melayu. Strategi itu bukanlah baru, malah DAB memperluaskan tindakan afirmatif seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Perkara 153 Perlembagaan Pertubuhan. Selain itu, orang Melayu juga dan dasar pertumbuhan Islam turut diguna pakai sepanjang sejarah ekonomi Malaysia selepas DAB dan dimasukkan dalam dasar pembangunan nasional. Selain itu, yang terakhir juga ditakrifkan sebagai membolehkan semua masyarakat mendapat manfaat sepenuhnya daripada kekayaan negara. Next. Analisis kemungkinan. Usaha Malaysia untuk mengurangkan kemiskinan dan perbezaan etnik telah memberi kesan positif terhadap ketidaksamaan pendapatan. Strategi pembasmian kemiskinan yang menekankan peningkatan tahap pendapatan golongan miskin pada kadar yang lebih cepat berbanding penduduk lain
telah menyumbang dengan ketara kepada mengurangkan ketidaksamaan pendapatan antara etnik. Seterusnya. Baiklah, untuk bagi cadangan, tiga jenis pendekatan penyertaan ini berkaitan dengan penentuan kendiri dan pemekasaan yang berobjektifkan kecekapan program dan yang menekankan pembelajaran bersama. Pendekatan perspektif ini cuba memahami kemiskinan dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik dan kaedahnya memberi tumpuan kepada golongan miskin itu sendiri dan keupayaan mereka untuk memahami dan menganalisis keadaan dan realiti mereka sendiri. Yang terakhir, baiklah untuk penutup bagi topik ini adalah dia lebih kepada mengurangkan ketidaksamaan pendapatan bukanlah satu tugas yang mudah kerana ia sangat memakan masa, mahal dan bercanggah. Kerajaan sentiasa mahu mengalami pertumbuhan yang tinggi tetapi ia akan membawa kepada inflasi. Untuk mengurangkan inflasi, dasar fizikal konkret monetary digunakan apabila cukai pendapatan, cukai korporat dan cukai GST tinggi, orang yang hidup dalam keadaan miskin tidak akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik manakala yang kaya semakin baik setiap hari, menyebabkan ketidaksamaan pendapatan yang lebih tinggi. Konflik utama dalam mencapai objektif makroekonomi iaitu pertumbuhan stabil, inflasi rendah, pembangunan rendah. Selain itu, taraf hidup lebih tinggi dan kurang ketidaksamaan pendapatan akan sentiasa wujud. Dan sekian, terima kasih.